Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aminah Syakira binti Ahmad Taufik, berumur 20 tahun, lahir di Kuala Lumpur dan sekarang pun menetap di Kuala Lumpur. Dan saya anak bongsu dari 3 orang adik-beradik. Nama ayah saya adalah Ahmad Taufik bin Razali, berumur 60 tahun dan sebelum ni dia bekerja sebagai pengurus akaun di NYK Line, tapi sekarang dia dah bersara. Emak saya pula bernama saya dah tulis Sabara binti Sahid, berumur 55 tahun dan sekarang masih bekerja sebagai seorang askar. Saya mempunyai 2 orang adik-beradik yang lebih tua. Yang sulung adalah abang saya, Zaid Syauqi bin Ahmad Taufik, berumur 30 tahun dan masih mencari pekerjaan. Adik-beradik yang kedua iaitu kakak saya bernama Aisyah Adilah binti Ahmad Taufik. Dia berumur 29 tahun dan bekerja sebagai eksekutif di syarikat telekomunikasi Maxis. Latar belakang pendidikan saya bermula daripada sekolah rendah, iaitu masa darjah 1 saya sekolah di Sekolah Rendah Islam Al-Amin Kuala Lumpur dan berpindah ke Sekolah Rendah Agama Integrasi Zaman Keramat daripada darjah 2 hingga darjah 6. Selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah, Sekolah Menengah Kebangsaan Pada Tembak daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan menyambung diploma di Kolej Profesional Mara Bandar Penawar dan mengambil kursus diploma in Integrated Logistic Management. Pendidikan agama yang diperolehi ialah saya bersekolah agama dari darjah 1 hingga darjah 6 dan emak saya sendiri pun ialah seorang ustazah. Walaupun dia seorang askar tapi dia ustazah di tempat kerja dia dan dia amat menitik beratkan agama dalam setiap aspek dalam kehidupan kami semua. Kenapa saya pilih UniKL MITEC as universiti yang saya nak masuk ketika degree? First sebab UniKL ni, as we all know, boleh transfer credit, which means boleh pendekkan jangka masa saya untuk ambil degree nanti. Second is kerana kat MITEC ni dia ada tawarkan khusus yang saya ambil masa diploma dulu, which is logistik. Kenapa saya ambil Bachelor in Industrial Logistics as my degree punya certificate? First because diploma dulu saya dah ambil logistik as my course, so takkanlah nak ambil subjek lain, ambil course lain untuk degree, so better ambil yang sama. And second, memang semua orang tahu yang peluang pekerjaan untuk bidang logistik ni memang sangat luas sebab dekat mana-mana pun semua ada bidang logistik dalam organisasi tu. Ekspektasi saya mengenai subjek isu-isu kontemporari Muslim di Malaysia supaya saya lebih tahu mengenai tentang apa yang jadi sekarang, apa yang jadi dekat Muslim-Muslim di Malaysia, macam apa yang berlaku sekarang, apa kesan dinanti, supaya tak adalah ketinggalan sangat dan ada pengetahuan mengenai hal tersebut. Tak nak cakap pasal coronavirus tu, saya nak cakap kesan negatif dengan positif coronavirus tu. Kita cakap pasal baik dulu lah. Kita cakap pasal yang buruk dulu. Kesan negatif dia, firstly is sebelum coronavirus ni semua orang macam buat tak tahu je pasal kesihatan. Macam kalau demam ke, sersema ke, orang macam dia macam demam biasa je, macam sersema biasa je, takkanlah teruk sangat. So orang macam tak ambil langkah berjaga-jaga, macam makan paracetamol, pergi mandi kerap ke. Lepas tu second, disebabkan coronavirus ni kebanyakan rakyat Malaysia mengalami masalah
masalah hilang pekerjaan sebab banyak sektor ekonomi yang tutup, kena hadap benda ni. And dalam masa yang sama juga dia akan mempengaruhi mental seseorang tu, dan kadar peratusan masalah mental pun akan meningkat sebab tak semua orang boleh hadap benda ni, boleh adapt benda ni dengan cepat. Okay, beralih kepada kesan positif pula. Orang lebih mementingkan kesihatan, which is dalam Islam pun dia kata dia mementingkan kesihatan ni sebab tanpa kesihatan yang baik kita tak boleh buat apa-apa pun. Macam kalau kita asyik sakit je, kita tak boleh nak cari rezeki, kita tak boleh nak buat kerja rumah, kita tak boleh nak buat kerja seharian kita, dan tanpa buat apa-apa kita takkan ada duit lah, takkan boleh sara diri kita sendiri. Okay, second is sebab kita ni dah ada SOP, so kita akan kurang terdedah kepada jangkitan kuman lah, sebab SOP pun kata amalkan jarak 1 meter. So kadar peratusan nak kena tu memang kurang daripada sebelum ni, sebab dah jarak kan, macam mana nak berjangkit. Lepas tu kita dengan pakai mask lagi, so memang akan nampak drastik pengurangan itu. So kesimpulan dia, ada baik dan buruk berlakunya COVID-19 ni. Kita tak boleh nak 100% salahkan orang yang sebarkan COVID-19 ni. Ya, maybe salah diorang lah sebab ada dengar yang diorang cipta virus ni. Tapi ada kita boleh jaga kesihatan kita dengan lebih baik, kita boleh spend lebih masa kita dengan family lebih baik, lebih banyak. So nak tak nak kita kena terima juga benda ni dalam hidup kita.